Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Jika anda masih ada hati perut, pemimpin politik perlu tegas. Koordinator Gabungan Bertindak Memorandum Rakyat Malaysia atau GBMRM, Mustafa Mansur dalam satu siaran video membangkitkan persoalan sama ada Kerajaan Perikatan Nasional masih mempunyai majoriti. Dia berkata pihaknya telah membuat laporan polis bahawa Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Yassin mempunyai majoriti yang meragukan dan wajar meletakkan jawatan. Kata Mustafa mengekalkan jawatan seperti itu bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan di Perkara 43/4. Jika PM tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan Jemaah Menteri, melainkan jika atas permintaannya Parlimen dibubarkan oleh YDPA. Katanya negara perlu mempunyai kerajaan yang stabil, jika tidak pelabur akan lari. Sebelum ini pada 17 Julai lalu, GBMRM menyerahkan Memorandum Rakyat Malaysia kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Pada 25 Julai, 7 ahli parlimen dan 2 aktivis membuat laporan polis berhubung kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional mengawal pandemik COVID-19. Ahli parlimen yang hadir ialah Fahmi Fazil Lembah Pantai, Hannah Yos Gambut, Aziz Jaman Sepanggar, Isnaraisyah Munirah Kota Belud, Dr. Kelvin Yi Li Wen Bandar Kuching, Charles Anthony Santiago Kelang dan Maria Chin Abdullah Petaling Jaya. Dua aktivis yang turut serta membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Brickfield itu ialah Peguam Dato' Ambiga Srinivasan dan Datin Paduka Marina Mahathir. Laporan polis yang dikemukakan oleh Maria Chin sebagai pengadu mengatakan bahawa pihak polis diminta menyiasat Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba ekoran pertambahan kes positif dan kematian akibat COVID-19. Beliau juga memohon pihak polis menyiasat mana-mana menteri yang dipertanggungjawabkan dalam usaha mengekang penularan wabak tersebut berasaskan Seksyen 259 dan Seksyen 304A Kanun Keseksaan. Ini kerana saya mendapati wujud kecuaian jenayah dalam menjalankan tugas menteri sehingga mengakibatkan penularan wabak COVID-19 dalam komuniti yang membahayakan nyawa serta mengakibatkan kematian, tegas Maria. Dia berkata Adham dan menteri-menteri lain cuai sehingga gagal mengawal jangkitan COVID-19. Katanya jumlah ujian salingan yang tidak mencukupi dan proses mengesan kontak rapat tidak efektif mengikut saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Sebaliknya apa yang pemimpin lakukan kecuali menambah garam pada luka rakyat. Baru-baru ini Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Baharudin Mat Taib berkata pihaknya telah menerima satu laporan berhubung pelanggaran prosedur operasi standard SOP membabitkan sekumpulan peserta kursus. Ia susulan satu rakaman video berdurasi 1 minit dan 34 saat yang tular memaparkan sekumpulan anggota Serikandi Bersatu menari lagu dandut tanpa memakai pelitup muka serta tiada penjarakan fizikal. Program yang dipercayai berlaku di sebuah hotel di Shah Alam itu berlangsung pada April lalu ketika negara berada dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB. Satu laporan polis mengenai pelanggaran SOP itu kita terima hari ini dan siasatan kini dijalankan mengikut Seksyen 269 Kanun Keseksaan dan Peraturan 17 PUA 225/2021 melanggar SOP PKP. Jika sabit kesalahan boleh dikenakan kompaun sebanyak RM2,000 ke atas individu manakala RM10,000 ke atas penganjur, katanya seperti dilapor Malaysia Deadline. Menurutnya, kertas siasatan akan dirujuk Timbalan Pendakwa Raya dalam keadaan segera untuk tindakan lanjut. Boleh percayakah pejabat peguam negara akan bertindak dengan pantas? Entah sudah berapa kali pemimpin kerajaan tebuk atap dan kuncu-kuncu mereka melanggar SOP yang mereka sendiri buat. Mereka makan besar di restoran kenduri durian dan kini majlis tari menari tanpa hati perut.
Rakyat sedang menderita kehilangan tersayang tanpa pekerjaan, kelaparan dan ada yang bunuh diri. Tetapi apa bezanya dengan pihak yang mengkritik Perikatan Nasional tetapi pada masa yang sama menyerang pimpinan Pakatan Harapan? Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pula berkata ahli UMNO yang bergayut dalam Kerajaan Perikatan Nasional sebagai Menteri, Timbalan Menteri dan Jawatan dalam syarikat berkaitan Kerajaan JLC akan berhenti jika darurat tidak ditamatkan pada 1 Ogos. Persoalannya, boleh percaya ke?